Anita Sarawak, suara yang tak pernah mati. Selama lebih 7 dekad, dunia hiburan hanya mampu meneka. Di manakah gerangan Anita Sarawak? Mengapa seorang diva bersuara emas yang pernah menggoncang pentas Las Vegas dan menghidupkan setiap nota lagu dengan jiwanya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Kini, setelah 73 tahun senyap membisu dari semua lensa dan mikrofon, Anita akhirnya bersuara. Dan suaranya, meskipun perlahan dan sedikit bergetar oleh waktu dan sakit yang makin menyesakkan tubuhnya, tetap memiliki daya magis yang sama. Ia menghentikan waktu. Suaranya bukan hanya sekadar kata-kata. Ia adalah gugusan sejarah, serpihan mimpi, dan gema kerinduan yang selama ini terkubur dalam diam. Dalam satu temu bual yang tidak diiklankan, di sebuah sudut yang tenang di luar negara, Anita menceritakan, bukan untuk mencari simpati, tetapi karena rasa tanggung jawab kepada peminatnya, kepada sejarah seni tanah air, dan kepada dirinya sendiri. Saya sudah terlalu lama memendam semua ini. Tubuh saya semakin lemah, tetapi jiwa saya, ia tetap Anita yang dulu, katanya dengan senyuman separuh tangis. Kini berusia lebih 70 tahun, tubuh Anita bukan lagi tubuh yang menari lincah di pentas Hollywood atau menyapa ratusan ribu peminat dengan gaya glamour dan keyakinan tinggi. Beliau menderita pelbagai penyakit degeneratif, arthritis yang menyerang sendi-sendi, tekanan darah tinggi yang tidak menentu, dan kebas pada bahagian kaki yang membuatkannya tidak lagi mampu berdiri lama. Tetapi dalam setiap perkataannya masih terbit bara semangat seorang legenda. Saya tidak mahu dikenang sebagai seorang yang menghilang. Saya mahu dikenang sebagai Anita yang tetap mencintai musik, walaupun dalam kesakitan. Bisiknya perlahan, namun menusuk. Dunia hiburan Singapura, Malaysia, dan bahkan Hollywood pernah bergetar dengan namanya. Beliau bukan sekadar penyanyi, beliau adalah ikon, lambang kelas, keberanian, dan keterbukaan. Saat wanita lain takut mengekspresikan diri pada era 70-an, Anita muncul dengan rambut bergelombang besar, kostum penuh kilauan, dan suara yang menggoda langit. Namun, di sebalik itu semua, beliau juga seorang anak, istri, sahabat, dan wanita yang pernah kecewa, yang pernah ditolak, yang pernah kehilangan. Diamnya selama 73 tahun bukanlah kerana sombong atau lupa asal, tetapi kerana luka yang tidak sembuh dan ketenangan yang akhirnya ditemui dalam bayang-bayang. Saya pernah berada di atas pentas MGM Grand. Saya juga pernah menangis sendirian di bilik hotel kerana rasa kehilangan yang tak terucap. Katanya, menoleh ke arah jendela, memandang sesuatu yang hanya dia dapat lihat, tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, hanya penerimaan. Keberaniannya untuk bersuara kembali di usia senja ini bukan perkara kecil. Ia bukan soal popularity, bukan soal kembali mencuri perhatian, tetapi kerana beliau tahu ada generasi yang sedang mencari dirinya dalam lagu-lagu lama yang berkumandang di YouTube dan Spotify. Ada peminat yang masih menyimpan tiket konsert terakhirnya. Ada insan-insan yang ingin tahu, kemanakah hilangnya Anita Sarawak? Dan kini, dia tampil dalam tubuh yang lelah, tetapi dengan semangat yang lebih murni daripada sebelumnya. Saya ingin menyanyi lagi,
walaupun hanya untuk diri sendiri. Suara itu saya mungkin tidak sekuat dulu, tetapi ia masih Anita. Pengakuannya mengejutkan ramai, bukan kerana kisah hidupnya yang penuh misteri, tetapi kerana kekuatan yang luar biasa untuk bangkit setelah sekian lama menyendiri. Ia seperti lagu balada lama yang diputar kembali, retak-retak sedikit, tetapi tetap indah dan menyentuh. Dan melalui setiap kata yang diucapkan, kita menyadari Anita tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya berdiam, menunggu waktu yang tepat untuk bersuara kembali. Tiada siapa yang boleh mengambil musik dari jiwa saya, katanya. Dan saat itu kita semua tahu, ini bukan akhir sebuah cerita, tetapi permulaan bab baru yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih menggetarkan. Anita Sarawak, walau diuji penyakit, walau ditelan masa, tetap berdiri sebagai lambang keabadian dalam dunia seni. Dan bila kita diam dan benar-benar mendengar, suara itu masih ada. Ia tidak kuat seperti dulu, tetapi ia benar, dan kebenaran itu lebih lantang dari segala sorakan. Anita Sarawak, sebuah hidup dalam bayang, suara dalam sunyi. Pada usianya yang ke-73, Anita Sarawak tidak lagi berdiri megah di atas pentas bersinar. Dia kini berjalan perlahan, sering dibantu oleh tongkat bergagang hitam yang ditempah khas dari Eropah. Bukan kerana gaya, tetapi kerana arthritis telah menawan sendi lututnya. Tubuhnya menyusut, suaranya kadang serak, tetapi sorot matanya masih membawa bara kecil yang pernah membakar panggung di Atlantic City. Selepas bertahun-tahun hidup dalam bayang, beliau kini menetap di sebuah rumah sunyi di pinggir Nevada. Rumah itu tiada papan nama, tiada jiran yang benar-benar tahu siapa wanita cua yang kerap di beranda pada waktu senja, menatap langit sambil memegang duduk sehelai skarf lama yang dipercayai peninggalan ibunya, Rokia at Siput Sarawak. Sejak suaminya, Mahathir Abdullah, juga tiba-tiba senyap dari radar media sekitar 2011, kedua-duanya hidup bak hantu di tanah asing. Ada kabar angin, mereka berpindah kerana diburu, kerana krisis kewangan, atau kerana luka emosi yang tidak dapat diubati, tetapi Anita tidak pernah mengesahkannya. Ada perkara yang lebih baik untuk menjelaskan rahsia, katanya hanya itu. Beliau bangun awal pagi, selalunya sebelum matahari terbit. Waktu itu tubuhnya belum terlalu sakit. Dalam keheningan, beliau akan menyeduh secawan teh herba buatan sendiri, menyusuri gai kecil di belakang rumah, di mana pokok lavender dan rosemary tumbuh liar. Di sana, Anita akan menyanyi perlahan, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk dirinya yang dulu. Saya menyanyi untuk mengenang siapa saya. Bukan siapa mereka mahu saya jadi, katanya sambil tersenyum. Namun senyum itu berat, penuh kenangan dan kehilangan. Kehidupan sehariannya kini sangat teratur, cerita ritualistik. Dia tidak lagi memakai pakaian berkilauan, tetapi masih menjaga dirinya dengan anggun. Gaun kapas panjang, selendang nipis, dan minyak wangi dari Prancis yang hanya dicalit di pergelangan tangan. Semuanya adalah sisa dari kehidupan glamour yang ditinggalkan tanpa selamat tinggal. Dia masih menyimpan album-album lama, gambar-gambar hitam putih bersama ibunya, koleksi baju pentas yang kini tergantung sepi dalam almari kaca. Tetapi yang lebih mengejutkan, Anita masih menulis lagu, dalam diam, dalam sepi, dengan jari yang perlahan menaip di papan kunci komputer lama. Lagu terakhir saya belum siap, katanya, dan enggan
berkongsi lebih lanjut. Itu sesuatu yang sedang dipendam. Setiap kali ditanya tentang tempo menghilangnya, beliau hanya menjawab samar-samar. Anda perlu mencari semula suara saya. Dan siapa sebenarnya yang menghilangkan suara itu? Dunia, industri hiburan, atau hatinya sendiri? Ada tinjauan di kalangan rakan lama yang menyebut Anita pernah berdepan tekanan jiwa hebat sekitar tahun 2003, selepas beberapa keguguran dan isu keluarga yang tidak pernah dilaporkan media. Malah, ada juga menyatakan hubungan beliau dengan pihak tertentu dalam industri hiburan Malaysia pernah berlaku, selepas kenyataan tajam yang tidak disiarkan sepenuhnya. Anita pernah tahu terlalu banyak, bisik seorang bekas rakan produksi. Tetapi lebih daripada itu, Anita tahu bagaimana untuk diam, dan ia menjadikan dia lebih menakutkan. Bahkan sahabat karib seperti Datuk M. Nasir atau bekas pengurus peribadi beliau juga tidak pernah berjaya menghubungi Anita sejak 2012. Semua nombor telefon, email, dan bahkan surat yang dikembalikan tanpa jawaban. Seolah-olah dia telah menghapuskan dirinya daripada peta. Namun hari ini, dengan pengakuan ringkas dan kemunculan mendadak, Anita seakan menyalakan kembali sumbu kisah yang belum tamat. Satu dunia kembali tertanya, apakah yang membuat beliau akhirnya memilih untuk bercakap sekarang? Mengapa setelah 73 tahun berdiam diri dan tubuh yang kini dihuni pelbagai penyakit, beliau bangkit? Perlahan tetapi pasti. Dan adakah laut terakhir yang masih tertulis dalam fail komputer lamanya? Adakah ia sebuah nota selamat tinggal atau sebuah amaran? Tiada siapa tahu, dan mungkin itu yang Anita mau. Sebuah suara dalam senyap. Sebuah kisah yang masih berjalan. Angin Nevada blows softly. Lambaian ranting pohon maple di halaman belakang menjadi irama sunyi yang menenangkan jiwa. Anita duduk di kursi rotan cua yang menghadap ke arah matahari terbenam. Skarf ibunya masih terlipat rapi di pangkuan. Di sekelilingnya, suasana senyap. Tetapi dalam fikirannya, ribuan suara menggema. Dan salah satu daripadanya adalah suara seorang lelaki penuh dendam manis dan bisik yang tidak pernah padam. Kadangkala, ketika aroma lavender menguap ke langit malam, ingatan itu datang tanpa amaran. Tahun 1986, Tokyo. Anita berdiri di atas pentas kaca dalam satu konsert yang tidak pernah disiarkan di mana-mana media Asia Tenggara. Di belakang tabir, seorang lelaki berjas putih, berwajah Asia, menyampaikan sepucuk nota yang hanya ditandatangani dengan satu huruf. Hanya M, tiada alamat, tiada nama penuh. Hanya ayat pendek. Kau akan faham mengapa satu hari nanti. Dan sehingga hari ini, dia masih belum benar-benar memahami. Pentas Tokyo malam itu adalah antara persembahan terakhir sebelum Anita memutuskan untuk keluar dari pentas antarabangsa secara diam-diam. Bukan kerana keletihan semata, tetapi kerana sesuatu telah bergetar dalam dirinya, sebuah rasa cemas, seolah-olah dia diperhatikan, diikuti, dikawal tanpa disedari. Tapi siapa yang mahu menjatuhkan seorang Anita Sarawak? Dan kenapa? Tahun-tahun berikutnya, dia menjadi semakin diam. Di balik setiap sorotan kamera, dia tersenyum, tetapi matanya selalu mencari sesuatu atau seseorang. Dan sekarang, dalam sunyi tubuh yang uzur dan suara yang mula pudar, pertanyaan-pertanyaan lama itu kembali menghantui. Kalau saya hilang lagi, jangan cari saya. Katanya dalam nada bercampur senda dan serius kepada seorang wartawan muda
yang sempat menemu ramahnya 2 bulan lalu dalam pertemuan yang dikabarkan secara tidak sengaja. Tetapi Anita tidak pernah melakukan sesuatu secara tidak sengaja. Apa yang dia sembunyikan? Mungkin ia berkait dengan surat daripada M, atau mungkin berkait dengan insiden misteri di lapangan terbang JFK pada tahun 1994, di mana beliau dilaporkan hilang selama 11 jam daripada jadual asal penerbangannya ke Las Vegas, tanpa sesiapa tahu dia ke mana dan dengan siapa. Dokumen perjalanan dan rekod imigresen pada hari itu hilang secara aneh, dan tiada siapa yang pernah menyiasat secara serius. Kini, ketika tubuhnya tidak lagi melawan penyakit dengan kekuatan fizikal, Anita melawan dengan ingatan. Dia mula menulis, bukan sekadar lagu, tetapi catatan harian, fragmen masa lalu, nama-nama yang mungkin hanya dia sendiri tahu. Diary itu dikatakan tersimpan dalam kotak kayu hitam yang hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu. Tidak setiap malam. Hanya pada malam yang sunyi cukup dalam, katanya. Adakah dalam kotak itu terdapat kebenaran atau sekadar ilusi yang telah lama dibentuk oleh ketakutan dan kesepian? Sebagai seorang penghibur, Anita telah belajar bertahun-tahun untuk memulihkan kelemahan. Tetapi dalam kata-kata yang terakhir ditemukan itu, muncul satu kebenaran kecil, satu celah yang membuka lebih banyak persoalan. Semua orang fikir saya hilang kerana saya penat. Tapi saya sebenarnya bersembunyi daripada sesuatu. Daripada apa atau siapa? Tiada jawapan, tidak sepenuhnya. Usul. Yang pasti, Anita tidak mahu dikenang sebagai wanita yang menghilang tanpa jejak. Dia mahu dikenang sebagai seseorang yang bertahan, dalam diam, dalam sakit, dalam misteri. Dan ketika malam semakin larut, dan bulan menyoroti wajahnya yang dilukis oleh usia, dia memejamkan mata, bukan kerana mengantuk, tetapi kerana ingatan itu kembali hadir. Pentas Tokyo. Surat dari M. Kotak kayu hitam. Mahathir yang diam. Dan lagu yang belum selesai. Lagu yang menyimpan kebenaran atau sekadar penutup bagi sebuah kisah yang terlalu lama digenggam. Ada Anita tahu, dan dia belum bersedia untuk memberitahu. Lampu dinding di ruang tamu rumah kayu kecil itu sentiasa dimalapkan. Bukan kerana matanya tidak tahan cahaya, tetapi kerana Anita sudah lama tidak selesa dengan terang. Cahaya terang membuat segalanya terlihat jelas. Dan sejak beberapa dekad terakhir, Anita lebih suka membiarkan segala sesuatu terendam dalam samar, di mana kebenaran dan kenangan dapat bercampur tanpa ragu. Setiap pagi, setelah menyeduh teh herba dan mencatat sesuatu dalam buku kecil berbalut kulit unta, yang tiada siapa tahu isinya, Anita akan duduk di sofa kain flanel biru cua, membaca surat-surat lama yang sudah mula berdakwatnya. Salah satu surat itu bertarikh Mei 1999, ditandatangani oleh seorang wanita bernama L. Tidak pernah disebut siapa L itu sebenarnya. Tapi dalam surat itu ada satu kalimat yang dia ulang baca setiap minggu. Jangan percaya sesiapa yang menganggap pentas itu rumahmu. Rumahmu ialah di tempat yang tak ada yang bertepuk tangan. Di sinilah Anita menjadi sangat manusia. Di luar, dia seorang diva, berbalut bulu mewah, menguasai mikrofon dengan elegan. Tetapi di dalam, dia seorang wanita yang selama bertahun-tahun bertarung antara keinginan untuk menjadi terlihat dan kerinduan untuk menjadi tak dikenali. Sebuah konflik batin yang menyiksanya setiap kali dia turun pentas. Mereka tidak kenal saya. Mereka hanya kenal nyanyian saya. Dia pernah berkata kepada Mahathir dalam satu perbualan yang dirakam secara tersembunyi oleh seorang sahabat lama
yang kini sudah meninggal dunia. Rakaman itu, menurut kabar angin, pernah menjadi rebutan antara dua penerbit dokumentari tetapi tidak pernah disiarkan. Anita hidup dalam dunia yang dia bina sendiri, separuh ilusi, separuh pertahanan. Setiap lukisan di dinding rumahnya, setiap pinggan mangkuk dari koleksi porselin Chua, disusun bukan sekadar kerana estetika, tetapi kerana semua itu membawa makna. Ada satu cawan kecil, retak halus di sisi yang selalu dipakai Anita untuk minum air suam sebelum tidur. Itu cawan yang pernah dibeli bersama ibunya di Chinatown, Singapura tahun 1962. Pada hari pertama, dia menandatangani kontrak nyanyian pertamanya. Semuanya bersambung. Semua benda di sekelilingnya, seolah-olah serpihan daripada teka-teki yang belum selesai. Dan seperti teka-teki, ada potongan yang hilang. Mahathir, suaminya, yang juga lenyap dari mata umum seiring hilangnya Anita, kini hanya disebut-sebut dalam basikal. Tiada gambar beliau di rumah itu. Tiada cincin kawin di jari Anita. Hanya sebuah peti besi kecil di bawah lantai bilik tidur utama yang terkunci dan kuncinya entah ada di mana. Pernah seorang juru gambar lama yang pernah rapat dengan pasangan ini menyebut tentang satu peristiwa aneh. Pada tahun 2000, Mahathir dikatakan membeli tiket penerbangan ke Zurich, tetapi tidak pernah tiba di mana-mana terminal. Anita tidak pernah mengesahkannya. Dan ketika ditanya, dia hanya menjawab pendek. Orang yang kita sayang kadang-kadang hilang bukan kerana mereka mahu, tapi kerana kita terlalu lama berpaling, Mam. Kalimat itu seperti menusuk balik ke dalam dirinya. Setiap petang, sebelum matahari terbenam, Anita akan menyalakan alat rakaman lama di ruang kerjanya dan memainkan pita-pita suaranya pada usia 30-an. Dia mendengar semula setiap getaran, setiap nafas yang direkam bertahun-tahun lalu, bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk mempelajari kembali siapa dia dulu. Seolah-olah mencari semula bahagian diri yang terpecah. Dan ada satu pita yang selalu dia simpan di bawah bantal. Rakaman yang tidak pernah diterbitkan, lagu berjudul Jangan Tanya, dirakam tahun 1988. Lagu itu tidak pernah muncul dalam album mana-mana. Tiada siapa tahu isinya, kecuali dia. Mengapa lagu itu tidak pernah diterbitkan? Apa yang dia cuba sembunyikan dalam liriknya? Dan siapa yang dimaksudkan dalam bait terakhir lagu itu? Aku menunggu kau di tempat yang tiada waktu. Soalan-soalan itu bergema dalam dinding rumah senyap itu. Dan Anita, dalam usianya yang semakin lanjut, masih belum memberikan jawapan. Mungkin kerana dia belum bersedia. Mungkin kerana dia tahu. Jawapan itu akan merobohkan sesuatu yang selama ini dia bina dengan begitu cermat. Atau mungkin dia juga sedang mencarinya. Dan kita, kerana mereka yang mendengar kisah ini, hanya boleh menunggu. Menunggu Anita menyusun semula teka-teki yang dia sendiri telah ciptakan. Pada suatu malam, ketika hujan tipis membasahi tingkap kaca yang berdebu, Anita duduk berselimut di ruang tamu. Cahaya lampu kuning redup menyoroti sisi wajahnya yang kini penuh garis waktu. Angin dari celah tingkap membawa sedikit aroma tanah basah. Bau yang dia ingat dari Singapura zaman kecilnya. Ketika masih berlari kecil di belakang pentas, sementara ibunya menyanyi untuk kerumunan yang haus hiburan. Suara hujan seakan menghidupkan kembali bayang-bayang. Gelak tawa di studio RTM, bunyi sepatu tumit tinggi memantul di lorong belakang Teater Victoria. Degup jantungnya malam pertama di Las Vegas.
Semua itu hadir tanpa diundang. Dan entah kenapa, malam itu, ia terasa lebih nyata daripada hidupnya sekarang. Dia memejam mata, tangan menggenggam kain selimut. Apakah semua yang telah dia lakukan berbaloi? Apakah dia memilih jalan senyap ini kerana dia ingin, dia tiada pilihan. Kadang-kadang, bisiknya ke udara, seakan bercakap dengan seseorang yang tak hadir. Kita tak tahu bila kita mula menjadi watak dalam cerita orang lain dan bukan lagi dalam cerita kita sendiri. Tiba-tiba dia terdiam. Dalam keningnya terbit kerutan halus, seperti teringat sesuatu atau seseorang. Ada sekilas senyum, kemudian hilang. Di atas meja sebelahnya ada satu benda kecil. Pita kaset berlabel tangan "Jangan Tanya, Final Mix", pribadi. Ia belum pernah diputar sejak disimpan di situ. Tapi malam ini, jari-jarinya bergerak perlahan ke arah pemain kaset tua di sudut bilik. Dia berhenti, tidak menekan butang play. Mungkin kerana dia masih belum bersedia. Atau mungkin kerana dia tahu saat lagu itu diputar sesuatu akan berakhir. Dan Anita tidak mau apa-apa lagi berakhir. Di luar, hujan berhenti. Langit masih gelap, tapi satu bintang muncul di sela awan. Anita menoleh ke arah jendela. Wajahnya tidak lagi terlihat tegang. Bukan kerana dia telah menemui jawapan, tetapi kerana mungkin dia akhirnya menerima bahawa tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Kita tidak tahu apakah esok dia akan bersuara lagi. Atau apakah dia akan kembali ke dalam diam panjangnya. Mungkin lagu "Jangan Tanya" akan kekal di situ, tidak pernah dimainkan. Atau suatu hari, seseorang yang tidak kita kenal akan menemuinya dan mendengarnya dengan sepasang telinga yang belum tercemar oleh kisah-kisah lama. Dan kalau itu terjadi, apa yang akan mereka dengar? Apa yang sebenarnya telah Anita sembunyikan begitu lama? Mungkin jawapan itu bukan dalam lagu. Mungkin ia tersembunyi dalam diamnya. Atau mungkin ia hidup di dalam hati mereka yang masih percaya bahawa ada suara yang, walaupun tidak kedengaran, tetap tidak pernah hilang.